Minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Assalamualaikum, selamat menonton NLKO. Hari ini saya dan juga Mira rasa berbesar hati sangat kerana kami tampil dengan baju berwarna pink. Iyalah Muaz. Muaz, awak nampak jambu lah pakai baju warna pink. Betul, awak pun nampak jambu juga hari ini. Tapi Mira, kenapa kita pakai tema pink hari ini? Okey, kenapa kita pakai pink? Bukan biasa-biasa tahu. Sebab apa? Sebab kita tahu Oktober merupakan bulan kesedaran untuk kanser payudara. Pink ribbon lah, sebab tu kita pakai baju pink dengan ada ribbon dekat sini. Betul, ini menandakan tanda sokongan kami lah kepada semua survivor dan juga pejuang-pejuang kanser payudara. Jadi kita akan kongsikan dengan anda kejap lagi. Cuma hari ini di NKU kita nak bawakan pelbagai perkongsian, antaranya bila hari Jumaat ini kita tidak pernah melupakan Palestin. Jadi kita nak tahu update terbaru mengenai khabar sahabat-sahabat kita yang berada di sana. Betul, khabar dari Palestin dan antara yang kami nak kongsikan kepada anda juga pementasan karya agung 2024 dari JKKN. Wah, menarik ni. Tadi saya nampak ada mereka datang dengan geng-geng ataupun penari-penari ni lah. Yes, dengan ceritanya Mat Mulung yang akan mereka bawakan. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan sudah semestinya mengenai kesedaran kanser payudara. Sebab tu kita pakai hari ini baju berwarna pink. Kita akan bersama dengan doktor dan juga seorang survivor kanser payudara ini. Jadi kepada anda semua, sebelum kita bawakan pelbagai lagi cerita, jom kita saksikan bingkisan ini. Diperlakukan dengan kejam, dibakar hidup-hidup, peritnya hanya mereka yang tahu. Di manakah hilangnya kemanusiaan? Di manakah keadilan untuk mereka di bumi Anbiya? Saban hari tanah suci Palestin dihentam tanpa belas, dibedil peluru, dibom tanpa henti. Deruan bom, letupan peluru sudah lama bukan asing lagi buat mereka. Beginilah kehidupan seharian penduduk Palestin. Cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Kini bumi Palestin bukan satu-satunya yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Hizbullah di selatan Beirut, Lebanon juga kini terhirit dalam kancah peperangan yang kejam itu. Israel laknatullah telah melancarkan serangan berdarah di selatan Lebanon. Puluhan serangan menyasarkan kubu-kubu Hizbullah menyebabkan banyak nyawa terkorban. Bangunan-bangunan hancur luluh dengan kerosakan yang tak terkira banyaknya. Namun atas dasar kemanusiaan, atas rasa tanggungjawab sesama saudara si-Islam, Malbat sedia mempertahankan Lebanon. Mereka tetap teguh melangkah ke hadapan, memberi bantuan walaupun sedar risiko maut menanti mereka. Palestin, lambang perjuangan yang tak pernah padam. Di setiap denyut nafas mereka ada kisah tentang keberanian, tentang harapan yang tak pernah sirna. Suara Palestin adalah suara yang tidak akan dibungkam sekalipun oleh kebiadaban penjajah. Hati kami berdebar seakan semangat Palestin dalam setiap langkah perjuangan mereka. Namun, sampai bila kekejaman rejim Zionis akan terus merobek jiwa-jiwa yang tidak berdosa? Renung-renungkan dan titipkanlah doa buat mereka yang teraniaya. Baik, itu dia bingkisan yang disediakan. Sebenarnya bingkisan tu cukup kita tengok pun tersentuh hati kita.
kita yang melihat bagaimana mereka yang berada di sana saban hari melalui perkara itu terus dan terus berlaku. Dan untuk itu hari ini bersempena dengan Hari Jumaat, kita nak tahu khabar dari Palestin dan kami bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Persatuan Cinta Gaza Malaysia, Tuan Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman. Assalamualaikum Tuan Nadir. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini di Nasimak Kopi O. Baik, kita sedia maklum, Cinta Gaza Malaysia saya kira sudah lebih berapa tahun ya? Lebih serikat juga dia. 10 tahun. Terus memberi bantuan untuk mereka yang berada di sana. Dan macam sekarang keadaan di sana lebih dahsyat daripada sebelum ini, lebih teruk lagi. Bagaimana perkembangannya dari Gaza dan juga untuk Lubnan sendiri? Betul, apa yang sedang berlaku di sana sangat-sangat teruk, dan saya berada di Gaza sendiri sejak daripada 2013. Walaupun telah melalui beberapa siri peperangan 2014, 2021, tetapi bila kita nak cerita tentang pengalaman kita dalam perang ni, kita rasa malu nak dibandingkan dengan apa yang sedang dilalui oleh penduduk pada hari inilah. Dan kita melihat bagaimana jumlah syuhada pada hari ini telah mencecah hampir 43,000 orang. Sebahagian besar daripada kepimpinan mereka sama ada di peringkat politik Hamas ataupun di peringkat Brigade Izzuddin Al-Qassam sendiri telah pun terkorban. Hampir 2 juta orang yang berpindah randah daripada rumah ke rumah, dan mereka kini berdepan pula dengan suasana hampir masuk ke musim sejuk. Jadi itu adalah risiko-risiko yang sedang mereka depani pada hari ini. Selain daripada mangsa-mangsa baru yang muncul pula di sebelah selatan Lubnan, sebagaimana yang disebutkan, serangan yang berlaku di Yaman yang masih lagi berterusan, dan itu semua menunjukkan bahawa Netanyahu tidak mempunyai impian untuk melihat rantau tersebut aman, dan mereka bercita-cita untuk meluaskan empayar Israel itu sendiri, sehinggalah mereka boleh mencapai apa yang mereka sebut sebagai the Greater Israel. Dan kalau kita lihat keadaan di Gaza, totally apa yang digambarkan ini memang tiada langsung tempat yang selamat. Jadi kalau kita lihat pada tindakan sekarang ini, seolah-olah mengusir dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Sebenarnya mungkin Cik Nadir boleh kongsikan dengan kita. Kita difahamkan mereka ni dah semakin ditolak dan semakin kecil lokasinya di Gaza. Keadaannya sekarang. Kita tahu bahawa semenanjung Gaza ni panjang dia daripada utara sampai ke selatan kira-kira 40 km saja. Dan di tengah-tengahnya kawasan yang bernama Nusayrat, mereka adakan satu garisan tempat mereka berjaga untuk memisahkan orang yang berada di utara dan orang yang berada di selatan. Tetapi basically idea mereka benarkan orang yang ada di utara untuk turun ke bawah, tetapi orang yang ada di selatan dia tak boleh kembali semula ke sebelah utara. Itu berlaku sejak daripada awal peperangan. Mereka yang berhijrah tu daripada utara, bila mereka sampai ke selatan, mereka tak boleh kembali semula ke tempat asal mereka lah. Jadi kawasan yang Gaza Tengah ni dianggap yang agak selamat sikit, dengan kawasan di bawahnya, kawasan Deirul Balah, tempat anak tiri saya juga berada pada saat ini. Dan Alhamdulillah, walaupun mereka cuba untuk mengusir penduduk, tetapi penduduk dia walaupun pernah dibuka sempadan Rafah dan sebagainya, mereka tidak berlumba-lumba untuk keluar daripada bumi Gaza. Malah mereka masih bertahan dan berpindah daripada utara ke selatan, daripada selatan ke kawasan lebih selatan dan sebagainya, dan mereka masih boleh kekal sehingga ke kini dalam suasana peperangan ini di lokasi-lokasi yang kononnya digazetkan sebagai selamat oleh Zionis Israel. Tadi Tuan Nadir ada mengatakan ada anak tiri di sana. Jadi macam mana keadaannya? Macam kita tahu kan, memang porak-poranda, memang sangat teruk. Anak tiri Tuan Nadir berada di daerah mana? Berada di kawasan Zuaidah yang berada di Gaza Tengah. Okey, jadi gambaran terkini saya rasa boleh dikongsikan, difahamkan kawasan sana ni internet pun dicatu macam seolah-olah dibagi beberapa jam, lepas tu dah habis. Dan jadi bagaimana update-nya untuk mendapatkan komunikasi secara langsung di sana? Untuk anak saya sendiri, alhamdulillah dia masih berada dalam keadaan selamat, dan saya rasa semua orang yang berada di Gaza pernah melalui pengalaman nyawa berada di hujung tanduk. Jadi kalau setakat anak kami maklumkan rumah sebelah dia kena bom ke, ataupun suaminya pergi ke pasar-pasar di bom dan sebagainya, itu adalah benda yang biasa untuk mereka yang berada di bumi Gaza. Kita hanya mengukur, orang kata, penghujungnya, syahid ke tak syahid. Kalau tak syahid tak apa, insya-Allah boleh teruskan lagi perjuangan macam tu. Kalau syahid tu terkorbanlah. Dan dia bersama dengan suaminya dan cucu saya sebenarnya, anaknya yang sulung itu berada di sana, dan mereka memaklumkan juga bahawa mereka terpaksa tinggal dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Mereka terpaksa keluar mencari makanan, dan kadang-kadang terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer untuk pergi ke tempat yang ada internet, supaya mereka boleh berhubung dengan keluarga yang berada di luar dan sebagainya. Jadi situasi itu sebenarnya adalah situasi yang sangat-sangat menyedihkan.
Tetapi saya seronok bila saya tengok video-video sebagaimana yang ditunjukkan awal tadi, dan video-video yang lain yang banyak di media sosial, banyak dikongsikan kepada kita trak-trak bomba yang tertulis di atasnya from the Malaysian people to the Palestinian people, a gift from the Malaysian people to the Palestinian people, yang kita usahakan bersama-sama dengan Cinta Gaza Malaysia, My Oxford Defenders dan rakan-rakan NGO kita yang lain menyampaikan sumbangan itu kepada mereka, dan itu menggambarkan betapa mereka masih lagi resilient sehingga ke saat ini, masih lagi boleh bertahan. Dan kita melihat sebenarnya kalau sejak daripada awal peperangan kita berdepan dengan permintaan untuk mendapatkan pakaian, makanan dan sebagainya, sekarang ini mereka beralih, mereka cuba meminta bantuan kepada kami untuk didirikan sekolah-sekolah sementara di dalam kemah-kemah di kamp pelarian mereka. Mereka nak bangunan-bangunan yang masih lagi berdiri dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai universiti-universiti online. Dan kebanyakan universiti di Gaza walaupun telah dirobohkan pada saat ini, tetapi masih lagi berjalan ataupun dia masih lagi beroperasi dengan cara memberikan pendidikan melalui online. Jadi itu adalah semangat dan kekuatan mereka. Mereka telah cuba membiasakan diri untuk hidup dalam suasana peperangan dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Ya Allah, merembang bulu roma saya dengar, Muaz. Bayangkan dalam keadaan begitu masih lagi memikirkan tentang ilmu, tentang bagaimana untuk terus bangun dan bangkit lagi. Dan tadi Tuan Nadia ada sentuh juga tentang makanan dan juga bagaimana untuk mereka terus survive setiap hari. Macam kita tahulah makanan, minuman ni adalah perkara asas untuk meneruskan kehidupan. Saya ada baca juga di Keratan Akhbar, katanya sampai kena minum air kumbahan, kena makan rumput dan sebagainya. Betul ke? Ataupun macam mana? Mereka depends on makanan tu dari sumber apa? Makanan sebenarnya di bumi Gaza ni dia bergantung kepada tempat satu dan bergantung kepada tempoh-tempoh masa tertentu. Tempat ni maksudnya contohnya di sebelah utara lebih susah untuk dapatkan makanan berbanding dengan kawasan sebelah selatan. Masa bergantung kepada Israel sama ada dia membenarkan trak-trak bantuan masuk ataupun barang-barang dagangan untuk masuk. Tetapi saya rasa insya-Allah sehingga kini mereka masih lagi boleh bertahan. Tak ramai lagi yang mati dengan sebab kebuluran, dengan sebab Gaza ni adalah bumi yang diberkati, dan kita di NGO pun masih lagi menyalurkan sumbangan kepada mereka di bumi Gaza. Kita di Cinta Gaza Malaysia sendiri dengan rakan-rakan kita telah menyalurkan sekitar 25 juta ringgit sejak daripada awal peperangan ke dalam bumi Gaza, dan kita mencari laluan alternatif lain bila mana sepadan sebelah bawah Rafah ditutup, kita cuba bawa masuk sebelah utara Gaza, dan alhamdulillah beberapa misi tersebut berjaya lah. Okey, jadi mungkin dari segi usaha kita di Malaysia ni, setahun genosid yang berlaku tanpa henti dan tak nampak pun nak berhenti. Apa sebenarnya lagi kita sebagai rakyat Malaysia ni selain daripada bantuan, doa yang telah pun kita lakukan, yang boleh kita lakukan? Saya rasa Malaysia berada pada satu posisi yang sangat hebat dan istimewa. Kita sebenarnya boleh melakukan lebih daripada apa yang kita lakukan pada hari ini, dan kita tahun depan pun akan menjadi tuan rumah ataupun ketua kepada ASEAN. Dan sebenarnya bila kita bercakap tentang isu Palestin, kita dah selalu sangat bercakap tentang boikot yang memang sepatutnya diteruskan. Kita bercakap tentang doa yang tidak boleh diputuskan, begitu juga dengan sumbangan-sumbangan kita. Tetapi pada masa yang sama kita kena menyedari hakikat bahawa 1 tahun genosid berlaku, ia masih tidak dapat dihentikan dalam keadaan dunia pada hari ini. Justru apa yang perlu kita ubah ialah dunia, dengan cara kita menggerakkan kemampuan kita masing-masing, membangkitkan semangat perjuangan anak-anak kita. Kita ceritakan tentang negara mereka yang dijajah, dan Malaysia juga pernah melalui penjajahan yang sama, bagaimana kita dulu boleh bangkit melawan, dan sekarang ni bila mana negara kita telah merdeka, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu mereka yang terkesan dan dizalimi di seluruh dunia. Kerana kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya dari segi kesukarelawanan contohnya, Malaysia masih lagi berada di tahap yang agak rendah nak dibandingkan dengan Europe ataupun US. Dan saya rasa ini adalah peluang yang terbaik untuk kita membangunkan generasi yang boleh memastikan insya-Allah kita boleh membantu dengan lebih baik pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Okay, Mas, kalau kita lihat peperangan antara Palestin Israel ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebenarnya dari tahun 1948 lagi, tahun yang lalu lagi, perkara ini terus berlaku dan terus berlaku. Mungkin ada yang juga tertanya, kenapa Israel ni tak henti-henti menyerang Palestin ni kan? Apa sebenarnya? Sekarang ni saya pun tak tergambar nak kata macam mana kematian yang berlaku. Dibakar hidup-hidup. Kita tengok video di social media kita semua. Kenapa sebenarnya, Tuan Nadi?
Pertama sekali kita kena faham bahawa ideologi Zionis ni dia tidak dipercayai oleh semua orang Yahudi. Dan orang Yahudi menceritakan bahawa mereka memerlukan 100 tahun untuk menanam ideologi Zionism itu, iaitu pembentukan sebuah negara bangsa khusus untuk orang-orang Yahudi di Israel tersebut. Dan bila mana mereka telah berjaya di dalam misi itu, maka pastinya mereka akan melihat bahawa setiap peperangan yang berlaku adalah peperangan untuk survival mereka. Maksudnya kalau mereka kalah dalam perang pada kali ini, maksudnya malu itu satu. Maksudnya Israel itu sedang menuju kepada kehancuran dan kemusnahan. Dan kita kena tahu bahawa musuh paling besar untuk Israel pada hari ini bukannya negara-negara Islam, bukannya Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam, tetapi musuh yang boleh menumbangkan Israel pada hari ini ialah struktur Israel itu sendiri. Rakyatnya yang berada di dalam negara Israel yang sedang turun berdemonstrasi ratusan ribu setiap hari. Betul. Dengan sebab mereka melihat kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel, dengan sebab mereka melihat kuasa yang semakin dijadikan sebagai diktator oleh Benjamin Netanyahu dan sebagainya. Jadi Israel sedang menuju kepada kemusnahan, dan kita pun orang Islam, kita tahu dan percaya bahawa Israel akan musnah dan Palestin akan dibebaskan. Justru mereka cuba untuk melambatkan proses tersebut. Walaupun mereka pun dalam kitab Talmud mereka meyakini dan mempercayai bahawa Israel ini dia tidak boleh bertahan lebih daripada 80 tahun. Okey, jadi kalau kita tengok berita terkini juga dilaporkan Yahya Sinwar ni terkorban dalam serangan yang telah pun dikabarkan, masih lagi menjadi persoalan. Mungkin Cik Nuri ada dapat, Cik Nadia ada dapatkan ni update-update terbarunya? Setakat ini sumber berita yang mengatakan bahawa Yahya Sinwar terkorban adalah sumber daripada Israel itu sendiri. Biasanya kita nak mengesahkan berita tersebut, kita kena menunggu pengesahan daripada Hamas lah. Dan apa pun, sama ada dia syahid ataupun tidak syahid, alhamdulillah pertama sekali kalau dia syahid, dia telah terbukti berada di barisan paling hadapan. Dia diambil gambarnya dalam keadaan memakai vest dan ada senjata di tangannya, berjuang bersama-sama dengan mujahidin dan bukannya duduk di dalam terowong ataupun duduk di tempat-tempat yang selamat. Dan itu adalah satu sifat yang saya rasa sangat-sangat jelas ada pada Yahya Sinwar. Sepanjang 10 tahun saya berada di sana, kita memang mendengar tentang Yahya Sinwar ini, bagaimana dia berani keluar berada bersama-sama dengan rakyatnya, bagaimana dia mencabar Israel untuk membunuhnya dalam perang tahun 2021, dan bagaimana dia bertahan sehinggalah ke saat akhir di dalam penjara sendiri. Selepas hampir 20 tahun akhirnya dilepaskan dalam perjanjian Prisoner Exchange Deal yang berlaku pada tahun 2011. Jadi alhamdulillah Yahya Sinwar telah melalui satu perjalanan sangat panjang untuk perjuangan pembebasan bumi Palestin, dan kalau Allah takdirkan dia direhatkan, maka itu adalah rezeki dia lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Nadia Al-Nuri yang merupakan CEO Cinta Gaza Malaysia, tak pernah berhenti untuk memperjuangkan sahabat-sahabat kita yang berada di sana. Betul. Begitu juga doa-doa kita yang tak akan pernah putus untuk kita teruskan keselamatan mereka di sana, ya. Ya, betul. Alright. Okay, Muaz, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Sebagai perempuan kan, kita tahu kanser payudara ni senang attack perempuan. So kita kena ambil langkah-langkah berjaga-jagalah. Kena contohnya lah, kena check untuk ketulan. Kalau ialah kena lakukan secara berkala. Kalau ada ketulan, cepat-cepat pergi ke klinik ataupun hospital, tanyalah apa yang langkah-langkah seterusnya. Jangan biarkanlah, sebab kita takut apa-apa yang buruk terjadilah. Itu apa yang saya buatlah. Untuk mengelakkan daripada kanser payudara berlaku, saya mengamalkan diet yang seimbang dan juga makan makanan yang sihat. Cara saya mengelak untuk ada kanser payudara, saya buat exercise selama 3
kali seminggu. Bagi saya kita tak patut malu lah untuk borak pasal breast cancer ni. Walaupun breast cancer ni topik dia tabu, tapi kita sebagai lelaki atau perempuan kena juga ambil tahulah. Kalau macam saya selalu ingatkan kakak ke ataupun mak saya untuk cek breast cancer ni. Kalau paling kurang minimum 6 bulan sekali lah untuk cek. Halo, ini Rosa. Saya ingin memberikan semangat untuk wanita-wanita hebat di luar sana yang sedang berjuang untuk pengobatan ataupun untuk menjalani treatment menuju kepada kesembuhan. Insya Allah, Allah akan selalu bersama dengan kita semua, memberikan kesehatan yang baik dan juga obat yang amat sangat bermanfaat dan juga bisa menyembuhkan. Mudah-mudahan semua penyakit diangkat oleh Allah dan Allah melindungi kita semua. Amin. Yang paling penting semangat menjalani hidup ini dan juga semoga keluarga tercinta selalu ada di sekeliling kita dan juga berilah cinta terhadap mereka juga supaya kita bisa saling menyemangati. Dan saya yakin dengan cinta kita bisa lebih lagi bersemangat untuk menjalani apapun. Salam sayang dari saya dan doa yang teramat sangat untuk kamu semua. Assalamualaikum. Jadi kalau kita lihat bulan Oktober ni ataupun Pink Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara yang mana ini yang paling ditakuti merupakan pembunuh untuk nombor 1 di kalangan golongan wanita, kanser payudara. Jadi sebab tu kesedaran ni harus kita bawakan bukan saja pada bulan Oktober tapi sepanjang tahun setiap hari. Betul Muaz. Dan bercakap tentang itu, hari ini bersama dengan kami di studio kami bawakan seorang doktor dan juga bekas pesakit kanser payudara sendiri untuk berkongsi kepada semua penonton Nasi Lemak Kopi O, iaitu Dr. Nur Safarini, merupakan pakar bedah payudara dan endokrin KPJ Tawakal KL Specialist Hospital, dan juga Puan Siti Rahman Nawawi, merupakan bekas pesakit kanser payudara. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Muaz. Tadi awak sendiri kata kanser payudara merupakan pembunuh untuk kaum hawa dan itu merupakan mimpi ngeri untuk setiap wanita kalau bercakap tentang kanser payudara ini. Kalau doktor sendiri sebagai seorang pakar bedah, sepanjang pengalaman doktor, apa sebenarnya yang menjadi punca kepada kanser payudara itu sendiri? Okey, mula-mula kanser ni dia berlaku apabila ada sel di dalam payudara ni yang tiba-tiba mutasi. Jadi dia mula duplicate dan tanpa disedari ia tidak boleh dikawal. Jika tidak boleh dikawal ia akan menjadi kanser. Jadi kita perlu stopkan proses tu supaya ia tidak terus menjadi kanser. Okey, dan Puan Siti mungkin boleh kongsikan pengalaman kali pertama apabila mengetahui mengidap kanser payudara ni. Saya rasa semua orang sukar untuk menerimanya. Betul. Jadi bagaimana waktu itu? Mungkin Puan Siti boleh kongsikan dengan kita. Masa tu memang kita terkejut lah. Sebab permulaan saya kena ada ketulan tu, saya berjumpa doktor. Doktor memang kata saya ada kelenjar ketiak. Macam kelenjar lah, masuk ke kelenjar biji angin. Lepas tu tapi saya macam tak sedar hati, jadi doktor refer saya ke klinik kesihatan. Dia refer, apa pun doktor cakap benda yang sama. Lepas tu dia refer saya ke hospital pakar keluang punya. Memang permulaan memang doktor pun kata semua 3 doktor cakap benda yang sama. Tapi lepas 3 bulan sementara saya nak tunggu janji yang terbaru, dia ketulan tu dia membesar dengan cepat. Dia penuh satu breast saya lah. Jadi doktor risau, dia buat biopsi. Memang keputusan kata kanser. Ya Allah. Jadi kita walaupun kata doktor kata permulaan tu kata bukan kanser, tapi kita kena sahkan betul-betul lah. Kita jangan dengan satu doktor lah, kita kena pergi mendapatkan rujukan dari pelbagai. Waktu tu tahun 2007, betul Puan? Saya berusia 40 tahun. 40 tahun. Masa tu dapat detect tu stage berapa? Saya sebab saya dapat tahap 3 lah, sebab dia lambat kan. Sebab dia dah membesar, jadi kira
dah penuh satu breast, jadi kira tahap 3 jadi kena buang semua. Dan doktor, kalau kita lihat bila kanser ni kan, dia ada stage dia. Selalunya yang amat kita takuti bila tahu tu 3 dan juga 4. 1 dan juga 2 ni sebenarnya kalau kita tahu awal kita boleh cure. Jadi kenapa sukar untuk kita tahu pada peringkat awal ni doktor? Okey, kanser payudara ni terbahagi kepada 4 stage ya. Okey, kalau kita lihat contohnya kalau ini kanser stage pertama tu ialah bila kanser tu saiznya kurang dari 2 cm dan tidak merebak di kelenjar ketiak lagi. Okey, untuk stage kedua ialah bila kanser ni telah saiznya 2 ke 5 cm ataupun telah merebak ke ketiak. Stage ketiga di mana kanser tu lebih 5 cm dan telah merebak ke ketiak. Manakala yang keempat telah merebak ke organ-organ yang lain. Okey, jadi kadang-kadang mungkin kita ni macam menidakkan doktor Ya, betul. Bila kita rasa something wrong somewhere, ada rasa benda lain tapi kita rasa bukan kot. Jadi itu mungkin sebenarnya stage yang pertama atau kedua. Ya, betul. Itu yang kata kalau awal-awal kita dah kesan tu, kita boleh check sendiri dengan diri kita kan. Nanti kita tanya doktor macam mana cara untuk kita buat inspection tu macam mana. Kalau puan lah, masa puan dapat tahu waktu tu, macam mana puan hadapi mindset tu, bagaimana untuk terus buat rawatan susulan kemo ke? Kalau boleh kongsikan perjalanan waktu tahu. Masa doktor kata saya sah kanser tu memang terkejut lah. Sebab masa dulu memang kita tak ada apa knowledge kan, kosong. Memang kalau dengar kanser je orang cakap mati kan. Jadi kita macam bila saya apa-apa kita tak tahulah macam mana nak menghadapi tu. Saya memang down jugalah. Macam seminggu tu saya macam kita fikir negatif je. Tapi lepas tu suami banyak support kita. Jadi kita macam boleh fikir positif sikit lah. Lepas tu saya jumpa doktor onkologi pun, dia ada banyak bagi nasihat. Saya apa-apa semua saya just tanya doktor. Sebab jiran ke kawan ke datang, dia orang cakap benda yang buat kita down. Betul. Sebab dia pun tak tahu pasal ni. Sebab dulu kanser masa saya dulu dia belum meluas sangat lah kan. Jadi apa-apa saya memang refer kat doktor. Doktor onkologi akan cerita apa semua step by step. Jadi saya ikut je apa doktor kata, semua saya follow. Buatlah kemo semua tu. Saya buat kemo, saya buat mula pembedahan buang semua. Baik. Dia buang saya punya kelenjar ketiak tu dalam 20 jugalah. 13 tu kira negatif lah. Lepas tu saya 20 buat 20 kelenjar ke masuk puan tu? 20 kelenjar tu dia hantar pergi lab lah. Dia tengok ada kanser ke tak. Yang 13 je lah yang negatif. Lepas tu dah saya buat kemo dalam satu circle tu 6 kali. Memang apalah dia punya side effect tu memang betul kuat kan, gugur rambut, kita macam pregnant, mabuk kan. Lepas tu saya buat radioterapi dalam 25 kali. Sebab masa tu hospital dekat Johor tu dia tutup, Hospital Ismail, sebab ada kes kulat kan. Jadi kita orang semua refer ke Melaka. Jadi saya buat rawatan tu 25 kali tu buat dekat Melaka lah. Bukan senang, bukan mudah. Puan seorang insan yang hebat, yang kuat yang masih lagi bersama dengan kita pada hari ini dengan semangat untuk menyebarkan awareness kepada semua. Jadi doktor, kalau kita lihat siapa sebenarnya yang berisiko? Saya yakin semua orang berisiko. Dan dulu kita ingat umur 40 tahun ke atas je berisiko. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan keadaan terkini sekarang ni. Okey. Sebenarnya risiko kanser payudara ni terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ni faktor-faktor yang kita tidak boleh ubah. Faktor luaran yang mana kita boleh ubah ya. Untuk faktor dalaman ni contohnya ialah dari segi umur. Mereka yang berusia lebih 40 tahun berisiko daripada yang muda. Nombor 2, jantina. Wanita lebih berisiko daripada lelaki. 99% daripada mereka yang mengidap kanser payudara adalah wanita, hanya 1% sahaja lelaki. Boleh juga lelaki. Boleh juga ya. Okey. Nombor 3 adalah mereka yang mempunyai sejarah keluarga kanser payudara. Jadi mereka lebih berisiko. Nombor 4, pesakit yang pernah mengidap kanser payudara berisiko lagi sekali untuk mendapat. Nombor 5, mereka yang datang period awal kurang dari umur 12 tahun ataupun menopause lewat selepas umur 50. Ini antara faktor-faktor yang tidak boleh diubah. Tapi ada juga faktor-faktor yang boleh diubah, iaitu faktor luaran. Kita panggil faktor luaran ya. Nombor 1, pengambilan alkohol, merokok,
obesiti, pengambilan makanan yang tinggi kolesterol dan gula. Okey, mereka yang melahirkan anak agak lewat usia lebih 40 tahun ataupun mereka yang tidak menyusu atau mereka yang tidak beranak juga berisiko lebih tinggi. Dan juga saya kira macam sekarang ni ialah kita trend macam-macam konsum makanan kan, tanpa mengira apa-apa side effect, main makan je, main minum je macam-macam kan doktor, itu pun mungkin boleh jadi punca juga betul. Kan kena hati-hati, sayang badan kita ni. Betul. Kan? Betul. Jadi keadaan ini saya rasa secara tak langsung kita ialah memberikan kesedaran ini kepada semua, jangan takut dan terus berjuang kan. Jadi mungkin puan di kesempatan inilah antara nasihat kepada mereka yang mungkin ialah apabila dah tahu benda ni, saya rasa semua orang akan down. Betul. Semua orang akan tak dapat menerima kenyataan kan. Kenapa aku yang dipilih untuk menerima cabaran ataupun juga halangan ini. Jadi bagaimana nasihat puan kepada semua yang sama-sama memperjuangkan kanser ni? Kita kalau dari diagnosis kanser ni kita berserahlah. Mungkin Tuhan nak uji kita, sayang kita kan. Kita kena fikir yang positif lah. Sebab sekarang perubatan ni moden. Kalau kita berubat, memang kita boleh sembuh sepenuhnya lah. Baik. Puan masih buat rawatan susulan atau dah stop? Saya rawatan susulan tu memang setahun sekali, tapi memang doktor dah nak potong nama, tapi saya tetaplah request nak jumpa doktor juga walaupun setahun sekali. Betul. Sebab dia akan 2 tahun sekali akan buat mamogram, buat ultrasound macam tu. Jadi selepas dah survive ni puan, apa makanan ataupun pantang larang yang telah pun dibuat untuk nak pastikan takkan datang lagi? Macam saya tak ada pantang. Sebab masa saya tanya doktor, dia kata pantang. Sebab pantang jumpa lah. Kata dia maksudnya kita semua boleh makan. Tapi ikut badan masing-masing lah. Sebab masing-masing berbeza kan. Mungkin dia tak boleh makan tu, tapi selagi dia tak mudarat pada badan kita, kita boleh makan. Walaupun kita dalam rawatan. Memang dalam rawatan buat kemo tu memang kita galakkan diorang makan apa yang boleh makan. Macam tu. Jangan pantang kata orang kata tak boleh makan. Sebenarnya kalau kita tanya doktor, memang doktor kata semua boleh makan. Okey, baik. Ini dia, kita tengok video. Waktu bila ni puan ni? Waktu ni Periben tahun lepas. Sebab tahun ni kita belum lagi ni, yang saya dekat Hospital Permai. Under Laksmana Jalil punya lah. Tengku Laksmana Jalil. Jadi adakah bersama dengan cancer survivor juga? Ini semua cancer survivor. Dengan caretaker sekali lah. Dia caretaker ada follow sekali lah. Dengan family lah sekali. Kan seronok kan tengok macam kawan-kawan. Lepas tu mindset kita, Muaz, saya rasa mindset pun main peranan juga, Muaz. Betul. Dan kawan-kawan tu yang memberikan sokongan each other tu yang bagus juga. Sebab kita sama-sama kan. Jadi masing-masing tahulah. Masing-masing tahu perasaan dia, perasaan kita. Macam dia orang pun nak meluah perasaan ke lebih mudah lah. Betul. Lagipun kalau macam kita bagi nasihat ke, pas pemakanan ke, pasal apa dia orang boleh terima. Betul. Sebab kita pernah merasai, kita pernah alami benda tu. Orang lagi percaya kan? Betul. Lebih percaya kita daripada orang yang cerita tapi dia tak lalui benda tu lah. Baik doktor, ini penting ni. Macam mana kalau wanita-wanita lah, mungkin ada golongan remaja ataupun wanita dewasa yang nak buat inspection sendiri kat rumah, macam mana? Saya dulu waktu sekolah kamu, saya ada doktor datang sekolah saya, dia ajar, dia kata pergi depan cermin, angkat ketiak, angkat tangan tinggi-tinggi, boleh check. Mungkin doktor boleh tunjukkan. Okey, contoh dekat modelnya. Okey, wanita dinasihatkan membuat pemeriksaan sendiri payudara sekurang-kurangnya sekali sebulan, seminggu selepas datang period. Kerana kalau sebelum datang period agak sakit Kalau selepas datang period mungkin kurang sikit sakit. Okey, ada beberapa cara, sama ada secara pusingan, okey, macam ni, ataupun secara lurus begini. Okey, boleh buat semasa mandi apabila guna sabun mandi, jadi tangan tu licin sikit kan. Jadi senang sikit untuk merasa keseluruhan payudara. Ataupun semasa baring boleh guna lotion dan rasakan seluruh payudara. Okey, antara tanda-tanda kanser payudara adalah pertama, bila boleh merasakan benjolan di payudara, ataupun struktur kulit tu sedikit berubah seperti kulit buah oren, ataupun puting masuk ke dalam, ataupun keluar cecair darah di puting. Itu adalah antara tanda-tanda kanser payudara. Jadi jika ada tanda-tanda tersebut, datang segera ke hospital. Itu kalau di kawasan payudara, tapi kalau di kawasan ketiak, kalau ada benjolan di situ, bengkak ke apa, itu pun boleh jadi punca. Itu pun salah satu tanda kanser payudara. Okey.
Okey, jadi benda ni memang kita harus terapkan lah kat sekolah tu memang bagus sebab dari awal lagi kita dah bagi tahu, tapi ianya kena pemeriksaan berkala kan. Yelah, kadang-kadang doktor sebulan sekali ataupun setahun sekali. Doktor, orang kita ni takut nak buat pemeriksaan berkala ni kan. Betul. Mungkin nasihat doktor lah kepada semua yang yelah, kita ni kalau bila cek kadang-kadang bila dah kena lagi teruk sakitnya. Sebab tu orang tak cek. Sebab selalu orang kita beranggapan sebegitu. Okey. Dinasihatkan semua di luar sana buat pemeriksaan sendiri di rumah. Jika mendapati ada apa-apa perubahan, datang segera ke hospital. Kita akan buat pemeriksaan iaitu mammogram dan ultrasound. Dan jika didapati mempunyai kanser, terus dapatkan rawatan. Dan rawatan tu berapa lama sebenarnya? Dia mengikut stage Ya, betul, mengikut tahap. Jadi kalau tahap pertama tu hanya perlu operation dan radioterapi. Kalau dah masuk tahap kedua dan ketiga memerlukan pembedahan, kemoterapi dan radioterapi. Jadi dia lebih sikit rawatannya. Jadi kalau keempat tu pula kemoterapi dulu, kalau ada respon baik baru kita bawa pembedahan. Okey. Kalau peringkat awal masa nak buat check up tu, di peringkat awal tadi doktor ada mengatakan semua hospital ada menawarkan ke ataupun ada hospital tertentu saja? Harganya pula bagaimana? Okey, kebanyakan hospital menawarkan perkhidmatan untuk merawat kanser payudara. Kalau di hospital kerajaan hampir percuma. Okey. Tapi kalau di swasta, kalau untuk rawatan pembedahan dan kemoterapi kanser payudara ni anggaran dalam 20 ke 40 ribu. Okey, baik. Puan Siti, jadi, mungkin boleh buat rawatan awal lah kan? Boleh buat rawatan awal, dan Puan Siti mungkin boleh kongsikan dengan kita sekali lagi lah nasihat kepada semua dan juga perkongsian lah. Sebab saya rasa yang menonton ni kalau sedang mengalami dalam situasi yang sama ni, pastinya macam Puan Siti katalah, hanya orang yang pernah survive dan juga melaluinya je yang boleh bercerita. Jadi mungkin Puan Siti nak sampaikan sesuatu kepada mereka. Bagi yang perempuan sana kan, kalau ada apa-apa perubahan walau sikit pun pada breast kita atau badan kita, cepatlah jumpa doktor. Kalau macam kita dah ada diagnosis tu, kita jangan murung, jangan stres, kita cari kawan. Jangan kita duduk bersedih kat rumah, kita cari kawan, sibukkan diri dengan aktiviti keagamaan. Itulah. Okey. Kalau doktor pula kata terakhir untuk penonton yang Selamat Kopi O. Untuk penonton di luar sana, jika mendapati payudara anda sedikit berubah, segera dapatkan rawatan. Pintu hospital sentiasa terbuka untuk anda. Baik, insya-Allah dapatkan rawatan dengan segera. Lagi sekali pesanan khidmat masyarakat buat semua ini dari saya lah, sebab kadang-kadang kita ni orang muda ni suka nak cuba macam-macam doktor, macam-macam produk kan. Bila bercakap tentang ini, tapi sebenarnya kalau nak cuba produk ke ataupun apa sahaja dari segi makanan, minuman, produk yang kita ambil, yang kita konsum oleh tubuh badan kita, pastikan ianya pun mendapat kelulusan kan, betul-betul diiktiraf. Itu yang paling penting. Ya, sayang badan kita kan. Itulah dia. Baik Muaz, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Nor Safarini dan juga Puan Siti Rahmah atas kesudian berkongsi kepada kami. Dan kepada semua penonton, kalau ada yang menonton yang anda mungkin survivor ataupun menghidap kes ini, teruskan menjalani hari anda, bangun, bangkit, jangan rasa rendah diri, jangan rasa sedih kan. Betul, anda tidak keseorangan, okey. Dan kejap lagi kita akan bawakan kepada anda ini satu persembahan yang cukup istimewa, dan difahamkan mereka ni akan mengadakan persembahan di seluruh Malaysia untuk persembahan Mek Mulung. Jadi sesuatu yang menarik sebab ini adalah persembahan lama yang saya dah tak saksikan. Kita akan kembali kejap lagi di NLKO. Nasi lemak kopi O. Sudah amboi di saya lah bertabir. Telah sudah amboi di saya lah bertabir. Lah amboi timboi nak sebutlah di zaman lah
Okey, persembahan yang cukup istimewa dengan gaya seninya yang saya rasa sangat lembut lah. Penuh gemalai. Boleh Mira boleh buat? Tak boleh, keras saya. Tak, saya tengok pada jarinya tadi dia punya tu pun saya rasa, oi ni susah ni. Susah kan? Tarian Mek Mulung nama diberi. Yes. Tarian tu merupakan tarian tradisional yang disinonimkan yang terkenal di Kedah. Okey, jadi jom kita nak bersama dengan individu yang membawakan hari ini mengenai pementasan Karya Agung 2024. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Amran Muhammad Haris yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Segak orang je. Umpama raja dahulu kala. Membantu promosi Mek Mulung. Okey. Jadi jom kita nak kongsikan mengenai program Semarak Karya Agung oleh JKKN ini. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali untuk pementasan Karya Agung ni, dia merupakan satu program yang mana terbitnya daripada inisiatif belanjawan tahun 2024. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah memberikan satu komitmen untuk kita menyemarakkan dan juga mempopularkan semula karya-karya agung yang ada di Malaysia. So dalam hal ini sebenarnya pelbagai agensi telah mendapat manfaat daripada inisiatif belanjawan yang diberikan oleh kerajaan. Antaranya JKKN sendiri, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Istana Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negara Malaysia. Ini antara agensi-agensi yang telah menerima manfaat daripada inisiatif belanjawan yang diberikan oleh kerajaan. So bila menyebut karya agung ni, dia bukan menjurus kepada pementasan teater semata-mata. Okey, walaupun intipati ataupun program utamanya mungkin bersifat pementasan, tetapi kalau kita lihat pun dalam bidang teater sebenarnya dia ada teater moden dan teater tradisional. Dalam hal ini JKKN memang teras utama kita adalah untuk membangunkan, memelihara dan juga menyemai cinta kepada kesenian tradisional. Jadi kami telah memberikan fokus kepada pementasan teater tradisional dan juga teater moden. So apa yang kita lihat pementasan tadi adalah teater tradisional Mek Mulung yang begitu sinonim dengan negeri Kedah. Dan untuk makluman, teater Mek Mulung ni telah pernah dipentaskan di Istana Budaya pada tahun 2015 dengan skala yang besar. Jadi kali ini kita bawa sekali lagi pementasan teater Mek Mulung kepada masyarakat untuk mereka melihat sendiri keunikan dan juga beri pentingnya kita memelihara dan juga memertabatkan kesenian tradisional itu sendiri. Maksudnya yang terakhir dilakukan pada 2015. Betul. 9 tahun selepas itu dianjurkan semula, tetapi ada 2 lokasi saya fahamkan. Di mana? Untuk Mek Mulung pada tahun ini, ada siri pertama kita buat di UiTM Shah Alam. Dan siri kedua pada 16 dan juga 17 November nanti akan dibuat di Permaisuri Zarid Sofia Opera House di Johor Bahru. Dan semalam pun kita telah berjumpa dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan mereka mengalu-alukanlah walaupun kesenian ini daripada negeri Kedah, tetapi untuk menyemarakkan kesenian Mek Mulung ni ke kalau boleh seluruh negara. So negeri pertama yang telah kita bawa adalah negeri Johor. Okey, jadi kalau kita lihat objektifnya dah diterangkan tadi dengan bajet yang telah pun diberikan, dengan karya agung yang telah pun dipilih yang akan dipentaskan. Mungkinkah akan ada khalayak-khalayak tertentu saja yang sesuai untuk melihat pada pementasan ini? Sebab kita tahulah kan kadang-kadang bila yang melibatkan kemasyarakatan, semua boleh pergi daripada kecil sampai yang besar. Tapi kalau kita bawa anak-anak untuk pergi tengok yang lebih deep macam Mek Mulung ni, mungkin ada yang tak faham dan sebagainya. Jadi mungkin ada pemecahan bagi setiap sebenarnya pementasan teater Mek Mulung ni ataupun teater-teater tradisional yang ada yang kita bawakanlah di bawah JKKN ni, kita tak mengira usia sebenarnya. Walaupun mungkin dari segi penghayatan dan juga pemahaman terhadap sesuatu pementasan tu mungkin melibatkan orang dewasa, tetapi dalam usaha kita untuk menyemarakkan ni, kita mengalu-alukan sebenarnya. Kalau boleh daripada usia kanak-kanak lagi, kita mengalu-alukan family datang dengan anak-anak, mungkin dengan mak ayah, nenek, atuk ke semua, sama-sama menyemarakkan ataupun melihat kesenian teater ataupun teater tradisional yang kita bawa ini. Jadi kalau kita lihat dari segi lokasi-lokasi yang telah dipilih oleh JKKN, memang kebanyakannya kita menjurus kepada IPTA. Satu dari sudut lokasi dan juga fasiliti yang ada lah. Kalau di IPTA, biasanya mereka mempunyai auditorium ataupun dewan yang besar untuk
melibatkan kapasiti audien yang ramai. Jadi itu salah satu usaha kita merakyatkan ataupun mendekatkan kesenian ini kepada khalayak. Kalau kita fokus kepada lokasi-lokasi tertentu sahaja, sometimes kita menghadapi kesukaran untuk menggamit ataupun membawa audien kepada pementasan kita sendiri. Jadi kali ini kita fokus kepada, contoh kalau di UiTM, memang kita sangat-sangat menggalakkan penonton-penonton UiTM untuk datanglah bersama-sama menyaksikan keunikan dan juga kepentingan teater tradisional itu sendiri. Okey, untuk pementasan Mak Mulung dan juga Mak Yong dan juga Mak Yong ni mendapat pengiktirafan UNESCO. Betul. Untuk Mak Yong, kesenian teater tradisional mula-mula sekali yang telah mendapat pengiktirafan UNESCO pada tahun 2005. Dan Mak Mulung paling barulah pada tahun 2023. Dan kedua-dua kesenian tradisional ini telah mendapat pengiktirafan UNESCO dan menjadi tanggungjawablah untuk agensi seperti JKKN menyemarakkan dan juga mengimarahkan program ini kepada masyarakat. Okey, dan yang terakhir sekali mungkin harapan. Sebab kalau tengok kepada jadual yang akan disusun ini dan juga karya agung yang akan dipentaskan ini memang sangat banyak. Betul. Silakan. Alhamdulillah JKKN selaku agensi yang mengambil inisiatif dan juga tanggungjawab bagi menyemarakkan aktiviti-aktiviti kesenian tradisional seperti Mek Mulung dan juga Mak Yong. Akan ada 17 sebenarnya, bukan setakat satu ataupun dua, ada 17 pementasan teater yang akan dibuat oleh JKKN, meliputi daripada Perlis hingga ke Sabah. Jadi kita mengharapkan semua mereka-mereka yang berada berhampiran dengan lokasi penganjuran pementasan teater-teater ini datanglah beramai-ramai. Di sinilah berhimpunnya aktivis-aktivis teater yang ada di negeri-negeri dan merupakan platform terbaik untuk mereka memperjuangkan dan juga menzahirkan karya-karya mereka kepada masyarakat. Jadi kami mengharapkan semua dapat memberi perhatian dan juga datang beramai-ramai. Berapa lama pementasan tu dia punya durasi masa dan apa lagi mungkin ada tarikan lain? Memberi fokus kepada pementasan saja kita mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam 30 minit. Tetapi yang penghayatan ataupun pengisian-pengisian lain seperti pameran, galeri, jualan, semua itu akan diadakan juga sebagai tarikan jugalah kepada penonton-penonton yang datang menyaksikan pementasan tersebut. Wah, ni kalau kita tengok ni simposium Mek Mulung luar biasalah, lestari budaya kita, masa depan kita. Betul kan? Okey, jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Amran yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Sama-sama. Semoga dengan di bawah tampuk pimpinan ataupun dengan Ketua Pengarah ni akan meneruskan lagi legasi untuk kita mempromosikan kesenian negara yang hebat ni ya. Betul. Jadi sama-sama boleh memberi sokongan dan juga dukungan untuk inisiatif yang dilakukan ini. Saya tak sabar nak bagi ni Muaz. Betul. Kita dapat Rizal front seat dah. Ya betul. Boleh, tak ada masalah. Kita akan bagi. Baik, jadi boleh datang beramai-ramai ataupun boleh terus ke laman media sosial mereka lah untuk tahu lebih info lagi mengenai cara pembelian tiket dan sebagainya. Alright. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali kejap lagi sebab ada banyak perkongsian yang akan kita bawakan di NLKO. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Baik, kembali dalam Nasi Lemak Kopi. Muaz, tinggal kita berdua sahaja di hampir-hampir ke penghujung ni. Okey, Muaz, kita nak berkongsi kepada semua penonton Nasi Lemak Kopi tentang Cahaya Impian. Awak tahu ada satu program khas nama Cahaya Impian? Ya. Kalau cahaya impian tu umpama macam ada cahaya dan juga kita boleh mengejar impian kita. Ya, betul. Lebih kurang macam itulah. Tapi yang betulnya infonya, okey, ini nak kongsikan. Jangan lupa saksikan program khas Cahaya Impian yang membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Dibawakan khas oleh Tenaga Nasional bermula 4 Oktober hingga 8 November setiap Jumaat jam 10 malam hanya di TV3. Dan juga boleh stream melalui tonton. Jadi marilah kita saksikan serutan program Cahaya Impian menyinari harapan insan. TMB ni memang TikTok lah sini selesa sangat. Okey. Dan selain daripada itu juga kita nak bagi tahu kepada anda, ini berita baik untuk peminat cerita seram. Kepada anda, Mira suka seram? Saya tak berani. Awak? Saya pun tak suka sangat. Jadi saya tak tengok sangat, tapi saya tengok sikit-sikit je kalau saya tengok pun kan. Jadi ini untuk siaran TV Thrill kini ditonton seleksi filem-filem seram untuk tontonan anda sekeluarga. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk langgan tonton sekarang semua kesukaan anda dengan hanya RM9.90 je. Jadi kalau anda dah pergi ke siaran TV
TV Thrill ni, sebab bila anda dah klik kat situ, anda boleh tengok macam-macam filem yang ada. So tak ada masalah lah kan. Hari ni mungkin habiskan yang satu cerita seram ni, besok sambung-sambung dan sambung lagi. Wow. Ini kalau saya tengok ni, saya buka sikit je mengintai-mengintai di sebalik jari jemari. Tapi murah lah, RM9.90. Yes. Boleh tengok macam-macam, bukan satu je. Betul. Ini salah satu yang menarik perhatian untuk anda yang peminat-peminat cerita seram lah. Jadi apa tunggu lagi, boleh terus tonton, okey? Okey. Dan yang berikutnya, ini kita nak cerita pasal kawan kita. Patutlah kawan kita jarang ada di sini, Muaz. Ahmad Bar. Ya. Rupanya Ahmad Bar bersama-sama dengan tetamu khas iaitu Shanice Wong dalam siaran Ikon Lokal. Jadi jangan lupa untuk saksikan Ikon Lokal bersama dengan Ahmad Bar dan juga tetamu khas kita Shanice Wong, pakar perkakas rumah yang akan berkongsi kisah inspirasi dan perniagaan beliau pada hari Ahad ini jam 7.50 malam hanya di TV9. Alright, jadi ada pelbagai program menarik. Jangan lupa untuk menonton di TV9 dan juga ditonton sekali lagi. Tadi itulah yang kita kongsikan untuk anda. Dan menariknya minggu hadapan, selalunya memang kita dah plan tau untuk NKO ni. Seminggu apa agaknya program-program yang menarik untuk anda semua kan. Antaranya, ini kita nak kongsikan dengan geng motor santai anak utara dan seni mempertahankan diri Muay Thai. Menarik tu. Yes. Muay Thai, Suka Muay Thai? Saya nak register kelas Muay Thai ni. Sebab senang, ada apa-apa bagi sikit. Boleh? Boleh. Wanita boleh ambil. Wah, dahsyat ni. Sebab ni salah satu seni mempertahankan diri. Dia bukan nak tomoy orang kerjanya tak. Sebab bila kita ada seni mempertahankan diri, terutamanya wanita, dia bolehlah melindungi diri dia kan. Betul. Pagi sekali, siapa nak kacau sas. Okey. Dan untuk hari Khamis, kita tahu hari Khamis kita mesti masak-masak dalam solusi resepi. Kita nak bawakan puding coklat by Mr. Ali, Cikgu Kek Batik. Dan untuk aspirasi pula, Muaz. Alright, aspirasi kita ada Johan, Kori dan juga Koriah tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2024. Memang best. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk menonton kembali kita punya ulangan pada hari Jumaat dan juga Sabtu serta Ahad 7.50 malam. Betul. Dan juga terima kasih kepada Ella Furniture kerana menaja set NLKO yang serba cantik. Jadi kita jumpa minggu hadapan pula. Yap, kita jumpa lagi. Saya Muaz Muhammad. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi. Jom kita dengarkan lagu ini. Salam dari Malaysia, khas untuk sahabat dan juga keluarga kita di Palestin. Bye. Hilang nyawa tidak berdosa.